Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera mengucapkan kepada semua penonton-penonton di Siakap Keli TV. Hari ini dalam SK On Air, kita akan bincangkan sempena Hari Kemerdekaan semalam. Di kesempatan ini juga Iman nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Iman tengok ramai semalam meraihkan di dataran merdeka, walaupun ada yang kita tak dapat nak nak meraihkan di sana, ada yang orang kata tersekat dekat MRT ada juga kan. So tak apa, Iman nak bawakan semangat itu pada hari ini, insya-Allah 1 September, untuk kita bincangkan tentang edisi Merdeka, insya-Allah. Okey, bila kita cerita tentang kemerdekaan ni kan, satu topik yang kita nak bawakan bila tentang kemerdekaan ni, kita teringat Tarikh Keramat, iaitu pada 31 Ogos 1957, untuk kita sambut saban tahun, setiap tahun kita sambut ni hari sambutan kemerdekaan. Walaupun orang kata 2 tahun lepas kita tak dapat menyambutnya secara orang kata bersemuka, kita sambut secara maya, tapi alhamdulillah untuk tahun ni kita sambut dengan sangat meriah, sangat orang kata gilang gemilang lah boleh dikatakan. Jadi insya-Allah untuk kita orang kata nak kaitkan dengan topik kita pada hari ini, topik merdeka ni, mestilah kita nak cerita tentang kena nak semangat orang kata cintakan negara kan. Jadi bila kita cerita tentang semangat cintakan negara ni, kita lihat sebenarnya rakyat Malaysia kita, ramai kita lihat sebenarnya dah banyak orang kata mencipta rekod-rekod Malaysia, rekod-rekod dunia dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, antara salah satunya adalah pendakian Gunung Everest, apa lagi berlayar keliling dunia, dan sebagainya, macam-macam lagi sebenarnya kan. Tapi kenapa orang kata mereka ni, orang-orang ni mencipta sejarah tu, cuba untuk mencipta rekod dunia ni, dan tak lain tak bukan adalah untuk mengharumkan nama negara kita. Jadi bila kita cerita tentang mengharumkan nama negara ini, sebenarnya dia sangat berkait rapat sebenarnya dengan semangat cintakan negara. Jadi walaupun Nima bila ceritakan tentang semangat cintakan negara ini, sebenarnya kita lihat ada di kalangan orang kata masyarakat kita, mungkin anak-anak muda lah, ialah lahir-lahir tak ada rasa kesusahan, aman, tak ada perang dan sebagainya, tak melihat orang-orang terdahulu bagaimana orang kata berkorban untuk memerdekakan tanah air Malaysia. Jadi hari ini kita cuba untuk selitkan topik kita pada hari ini tentang sanggup gadaikan nyawa demi harumkan Malaysia. Kerana apa di studio pada hari ini Imam bukan sembang seorang-seorang nak cerita pasal merdeka, tak. Hari ini Imam nak bawakan seorang panel yang bukan biasa-biasa, seorang komando, seorang kapten, iaitu Kapten Besara daripada TUDM, iaitu Abdul Rahman Omar. Assalamualaikum, sihat Alhamdulillah sihat. Apa ni, daripada mana? Saya tadi daripada rumah. Terus datang ke sini. Terus datang ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Okey Kak, tadi Imam dah cerita dengan orang kata panjang lebar tentang mukadimah tadi, kita nak sampaikan tentang sebenarnya semangat cintakan negara dia sebenarnya. Sebab apa? Kapten yang hari Imam bawa kepada hari ini adalah bekas Paskau, bekas daripada tentera udara di Raja Malaysia, dan akan kongsikan rekod-rekod dunia yang telah dicapai oleh kapten sendiri. Okey, insya-Allah sebagai permulaan untuk kita punya perkongsian kita pada hari ini, sebelum tu Iman nak ajak kepada semua penonton untuk sama-sama like kita punya live kita pada malam ini. Boleh tinggalkan komen-komen yang positif, komen-komen yang bermanfaat, dan juga jom sama-sama kongsikan perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga ramai lagi boleh menaikkan semangat cintakan kepada negara, insya-Allah. Okey Kap, kita nak teruskan kita pada perkongsian kita pada hari ini kan. Sebagai permulaannya, mungkin Kap boleh cerita sedikit tentang latar belakang lah Kap kan. Macam mana berkhidmat masa mula dalam TUDM, jawatan. Mungkinlah cerita sikit tentang gerak kerja dalam TUDM bagaimana. Saya telah menyertai TUDM sebaik saja balik daripada belajar di England. Dan masa tu kami semua telah diambil supaya menjadi juruterbang. Tetapi saya telah memilih untuk masuk ke dalam pasukan khas TUDM. Masa tu dikenali sebagai Handau, Tahanan Darat TUDM. Sebab jiwa saya lebih sebenarnya kepada lebih kepada pergerakan macam untuk nak bertempur secara berdepan daripada menggunakan pesawat. Jadi saya telah pergi menyertai kursus payung terjun dan sebagainya.
Kemudian saya telah menjadi adjutant di Markas Pemerintahan Pendidikan Udara. Kemudiannya saya telah diberi tanggungjawab untuk melatih rekrut-rekrut TUDM di ketika itu Pusat Latihan Rekrut di TUDM Ipoh. Seterusnya saya dinaikkan pangkat dan diminta untuk menjadi ketua skuadron nombor 107 Handau ketika itu di Pangkalan TUDM Alor, kini Kolej Tentera Udara. Dan akhirnya sebelum saya bersara, saya diminta untuk tubuhkan cawang Provost Marshal TUDM, iaitu Polis Tentera untuk TUDM, dan saya telah menjadi ketua cawang Provost Marshal yang pertama. Itu sedikitlah tentang Kapten Abdul Rahman Umar. Tapi sekarang Kapten umur apa? Umur saya sekarang 56. Oh, 56. Bersara masa umur? Bersara saya umur ketika itu 30 lebih. Wah, 30 lebih kan? Well. Tapi tak apa, kita tadi dah tahu sedikit tentang macam mana Kapten boleh masuk dalam TUDM sebagainya kan. Jadi macam gerak kerja dalam TUDM tu dalam menjaga keselamatan negara tu macam mana? Mungkin boleh cerita sikit. Okey, ketika itu Handau kita lebih kepada pertahanan pengkalan dan juga sebagai skuadron cari lamat, ya. Maknanya kalau ada pesawat jatuh dan sebagainya, kami terpaksa pergilah. Dan juga sebagai quick reactionary force kalau ada musuh menceroboh ataupun berada dalam kawasan operasi kamilah yang akan dihantar untuk pergi membuat kontak yang pertama dengan musuh lah kalau ikut dalam peranan pada masa itu. Selain daripada itu juga Handau juga ketika itu berfungsi sebagai unit penguatkuasaan undang-undang tentera, ya. Dan kebanyakannya latihan seperti latihan asas komando dijalankan di dalam negeri dan juga di luar negeri bersama dengan pasukan-pasukan sahabat. Kita bawakan komando daripada TUDM. Tapi kita, kalau saya tengok kan, antara pencapaian yang banyak Kapten capai adalah berkaitan dengan penerjunan payung terjun, betul Betul. Dan salah satunya saya baca pernah mewakili Malaysia dalam pertandingan payung terjun antarabangsa di Thailand tahun 1997. Betul. Saya lahir tahun tu. Saya pun lahir tahun tu. Tapi saya difahamkan juga Kapten semasa menjalani latihan untuk payung terjun tu, Kapten pernah menghadapi kemalangan yang agak ngeri sehingga hampir kehilangan nyawa. Mungkin boleh dikongsikan pengalaman tu. Yelah, dikatakan pula Kapten lepas dah sembuh tu pula tak serik lagi nak terjun lagi. Mungkin boleh diceritakan. Itu antara kenangan yang ada pahit manis je lah. Kecederaan saya yang pertama adalah pada satu pagi kami dipanggil untuk membuat penerjunan demo di Universiti Melaya, dan payung saya punya line brake telah terputus, dan ketika itu saya terlalu rendah untuk membuka payung cadangan. Jadi saya membuat keputusan untuk mendarat dengan payung tersebut, tetapi mengemudi menggunakan dia punya riser kiri kanan untuk nak mengawal. Cuma tinggal lagi semasa saya nak mendarat tu, ada angin datang pada hadapan dan saya telah menarik riser menyebabkan payung tersebut kuncup dan saya tergentak kaki saya. Jadi kaki telah masa tu disimen, dan kebetulan pula masa tu kami nak shoot satu filem, ya, yang melibatkan penerjunan payung, dan saya dan beberapa orang rakan daripada Handau, daripada Pascal TLDM telah diminta untuk membuat stunt untuk filem tersebut. Jadi saya telah membuka simen kaki itu dan membalut kaki itu dengan dengan kemas. Lepas tu saya lakukan juga penerjunan tu. Jadi lama jugalah, ya, dalam 3 tahun jugalah saya jalan terjun incut. Tahun kemudiannya, tahun hadapannya pula, kami sedang menguji payung terjun baru yang baru diterima daripada Afrika Selatan.
Dan itu kesilapan saya sendiri. Saya tidak test brake dia betul-betul, jadi menyebabkan kaki sebelah kanan pula yang kena. Jadi dua-dua kaki saya dah itu menyebabkan saya tak boleh berlari. Bila tak boleh berlari, makan yang sama, badan pun naik. Memang orang kata agak berbeza lah kapten yang dulu dengan sekarang tu. Memang banyak beza. Tak boleh bergerak dengan laju. Jadi orang kata itu antara pengalaman 2 kali lagi kan? Ada sekali lagi semasa membuat syuting filem tersebut di Taiping. Saya telah membuat penerjunan. Semasa tu dah buat penerjunan 1 kali dan kami diminta oleh director untuk naik semula untuk membuat satu lagi penerjunan sebab ada shot yang dia nak yang dia tak dapat. Jadi semasa tengah lipat payung, orang ramai di padang tersebut, budak-budak berlari dan sebagainya pijak payung saya dan saya nak cepat, saya lipat payung, saya tak tahu ketika itu 1 ataupun 2 tali payung saya telah berbelit. Jadi bila naik kapal terbang tu, saya dalam fikiran saya terfikir juga, saya rasa ada benda yang tak kena dengan payung ni. Tapi saya kata tak apalah, keluar nanti tahulah ya, payung ni okey ke tidak. Jadi memang betul lah, keluar memang payung tak okey. Saya buka, tapi disebabkan kita dah terima banyak kali latihan kan, jadi memang secara automatik kita dah tahu dah apa nak buat. Memang ikut buku betul-betul. Kita putuskan payung utama yang tak betul tu dan buka payung reserve. Saya ingat lagi, saya buka payung reserve kembang je, tak sempat nak buat apa, saya dah mendarat. Lepas tu kawan saya daripada Pascal, Kapten Datuk Ahmad Ramli Kadi sekarang ni dia ADC juru iring kepada Juli Amal Mulia Sultan Selangor. Dia yang first kali datang dekat saya, terus peluk saya, dia kata, "Aku ingat kau dah habis dah," dia kata. Itulah. Jatuh dari mana tu? Jatuh daripada mana? Maksudnya jatuh tu daripada atas tu turun? Jatuh, saya keluar daripada pesawat ketika itu ketinggian 6,000 kaki. Lepas tu saya buka payung sekitar 3,000 kaki. Masa 3,000 kaki tu buka, tengok payung tu bergumpal dan saya mula berpusing lebih kurang dalam 3 pusingan 1 saat. Allah. Jadi masa tu bumi dah nampak kecil, semua dah hitam. Saya tahu dah kalau saya tak buat apa-apa, saya akan pitam dan habislah. Jadi saya terus buang payung utama dan saya buka payung cadangan. Kalau saya tak tahulah, macam ini orang kata apa, kental lah semangatnya ni. Orang kata alhamdulillah lah masih lagi bernyawa hidup sebelah kita untuk kongsikan pengalaman kita sebentar saja lagi. Jadi kalau saya tengok kan, mungkinlah kita nak kepada ni rekod yang pernah dicipta, rekod Asia ya, iaitu ekspedisi bebas terjun Kutub Utara Malaysia pada tahun 1998. Jadi mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang tak pernah dengar tentang kisah ni, yang mana masa ketika itu rakyat Malaysia satu dunia masa ketika itu mula kenal Malaysia ini kerana apa? Masa ekspedisi ini mereka membawa bersama dengan kereta nasional kita, iaitu kereta Wira, Proton Wira, terjunkan di Kutub Utara. Jadi itu satu perkara yang menarik. Mungkin ada yang ramai yang tak tahu lagi apa sebenarnya pengalaman tu, boleh kongsikan. Okey, penerjunan di Kutub Utara ini sebenarnya rintitan daripada kejayaan 2 orang rakyat Malaysia panjat ke Gunung Everest. Apabila selepas berlakunya kejayaan di Gunung Everest tu, kita punya ekonomi mula merudum ya, dan kita banyak masalah kewangan dan sebagainya. Perdana Menteri ketika itulah Tun Mahathir, dia mula fikir cara untuk nak menaikkan semangat rakyat ya, dan juga mencari jalan bagaimana untuk memasarkan kereta Proton ketika itu. Jadi salah seorang daripada anggota ekspedisi kami itu, dia ketika itu berumur 21 tahun ya. Dan dia ada impian, dia kata nak terjun di Kutub Utara. Jadi saya terus buat research dan saya dapati ada 2 syarikat yang menganjurkan ekspedisi ke Kutub Utara, satu di Amerika, satu di Rusia. Dan ketika itu disebabkan keadaan geopolitik, kita lebih rapat dengan Rusia daripada dengan Amerika.
Maka keputusan telah dibuat untuk kita gunakan Rusia sebagai ejen untuk membawa kita ke Kutub Utara. Penglibatan Proton ketika itu, Proton tidak lagi, masa itu dia belum lagi dapat pasaran di Eropah. Jadi kita kena buktikan bahawa kereta nasional kita ni bagus untuk pasaran Eropah. Jadi cara untuk membuktikannya ialah untuk membawa dia ke satu tempat yang ekstrim. Ya. Tahun sebelumnya ada sebuah kereta jenama Eropah, saya tak akan sebut nama dia, diterjunkan juga atas alasan yang sama. Tapi apabila tiba di Kutub Utara, dia punya axle dia, ganda tayar dia patah, dan enjin tidak dapat dihidupkan. Jadi itu antara kerisauan yang kami dapatilah. Tetapi alhamdulillah masa terjunkan kereta tersebut sampai di bawah, yang menghidupkan enjin ialah orang Rusia di bawah, sebab kami masih lagi di atas. Dan memang ada video mereka hidupkan enjin dan kereta tersebut bergerak, cuma tinggal lagi salji terlalu tebal dan kereta tidak dapat nak bergerak dengan sempurna. Satu pengalaman yang sangat menarik sebenarnya, sebab dia ialah bawa kereta Proton terjunkan daripada atas. Ini macam mana? Maksudnya memang kapten semua pegang dia punya itu macam mana? Tak, masa tu dia dia menggunakan pelet ketenteraan dan dia ada payung kargo dia sendiri. Jadi dia keluar daripada pesawat tu pada ketinggian 1000 kaki. Jadi kami perhati daripada atas, bila bila kereta tu dah mendarat dengan selamat, kita pun naik ke paras 8500 kaki, ya, dan melakukan penerjunan di situ. Berapa orang melibatkan? Kita semua sekali 16 orang penerjun. 16 orang penerjun. Termasuk ni lah daripada Komando Tentera Darat, ya, Gerak Khas, Komando Polis Diraja Malaysia VET 69, TLDM Pascal dan kami TUDM daripada Pascal. Seronoklah saya dengar. Mungkin ada bila saya seronok kan, tapi nak tahu juga perasaan orang yang berjaya merealisasikan ekspedisi tu. Macam mana ketika tu? Okey, saya bertindak sebagai timbalan ketua penerjun ketika itu dan saya telah ditugaskan untuk menjaga kebajikan ahli-ahli ekspedisi. Jadi malam sebelum kami berlepas ke Kutub Utara, saya telah meminta ke semua ahli ekspedisi untuk menulis wasiat, ya, dan menulis surat terakhir untuk keluarga. Sekiranya ada apa-apa berlaku, surat-surat tersebut akan dikirimkan kepada ahli keluarga lah. Sebab tahun sebelumnya ada seorang penerjun daripada Amerika yang tangan dia terpaksa dipotong sebab terlalu sejuk. Dan juga di Kutub Selatan ada 4 orang penerjun dari Amerika yang mati sebab dia tidak dapat nak bezakan langit dengan bumi, ya, dua-dua putih, kan? Jadi dia orang lambat buka payung dan akhirnya tidak buka payung sampai habis. Jadi itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh kami lah, selain daripada sejuk yang melampau. Nak minum air pun tak boleh sebab air semua beku, ya? Jadi kami terpaksa masak air, bila air tu mendidih terus minum. Tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi. Lepas tu semasa berada di Kutub Utara pun kami berada di Kutub Utara selama 19 jam sebab pesawat yang ditugaskan, helikopter yang ditugaskan untuk ambil kami tu tidak dapat masuk sebab ribut salji dan ribut elektrik dipanggil, ya. Jadi tak dapat nak berhubung dengan pesawat tersebut. Jadi selama 19 jam kami berada di Kutub Utara. Kutub Utara dia cuma kepingan ais, jadi atas ais, ya. So kami tidur dalam kemah tu bentang dengan kanvas tebal, dan kami telah doktor minta kami tidur ikut giliran. So siapa yang tak tidur, sekali-sekala kena pergi dekat orang yang tidur tu, letak jari dekat hidung dia, tengok dia bernafas lagi ke tidak, sebab takut dia terus habis macam tu je, kan, sebab terlampau sejuk. Dan ada satu lagi fakta yang saya tidak beritahu kepada ahli-ahli ekspedisi
Sehingga setahun selepas tu masa kami buat sambutan ulang tahun pertama kami, kejayaan kami di Kutub Utara, sebab semua peralatan untuk ke Kutub Utara saya yang saya uruskan. Dan pakaian pola yang kami pakai untuk membuat penerjunan tersebut sebenarnya hanya bertahan selama 4 jam di sejuk yang macam tu, sebab dia untuk sejuk yang tak berapa ekstrim, sejuk sampai 40 darjah Celsius bawah paras beku. Kami waktu tengah hari di sana pun minus 52 darjah Celsius di bawah paras beku. So sebab tu dia orang ingat lagi ahli ekspedisi dia orang menggigil, dia kata kenapa sejuk ni, pakai baju ni pun sejuk, dia kata kan. Saya diamkan. Jadi lepas tahun baru saya cerita sebenarnya pakaian tu tahan berapa lama. Dia orang punya mengamuk dengan saya, dia orang kata kalau tahu. Saya kata kalau saya beritahu saya takut ada orang yang give up. Mental kan. Tapi masa sampai kat bawah tu pakai berapa lapis baju tu? Kami pakai masa tu terjun tu dah memang pakai polar suit. Dalam polar suit tu kami ada long john. Lepas long john tu ada satu lagi cover. Lepas tu baru polar suit tu, lepas tu dia punya sarung tangan dia punya dah tebal. Sebab tu kami terpaksa berlatih untuk pegang hand deploy untuk nak keluarkan payung tu, sebab takut tak rasa sebab tebal sangat. Dan bila sampai tu ada satu lagi jaket tebal pakai. Itu pun semua dah memang dah tak cukup dah. Negatif 50 kot. Saya ni kalau 16 pun dah sejuk dah. Ni sangat kan. Ni apa dah lagi negatif 50. Tapi macam tadi cabaran-cabaran yang Kapten kongsikan, kenapa masih lagi buat walaupun tahu macam orang kata boleh menggadaikan nyawa? Kita pergi tu memang kita tahu kita mungkin tak balik. Ya, memang besar kemungkinan kita tak balik, tapi alhamdulillah semua balik dengan selamat dah. Masa nak pergi tu pun, masa pihak Rusia dapat tahu yang kami nak pergi, semasa latihan di Volosovo, ingat lagi penerjun-penerjun Rusia tu semua kata orang Malaysia ni gila, dia kata. Dia orang pun tak sanggup nak pergi walaupun dia orang duduk dalam kawasan yang memang ada salji dan sebagainya. Dia orang tak sanggup pergi. Dia orang tanya kenapa pergi. Dia orang kata tempat tu terlalu sejuk. Dia kata kamu datang dari tempat panas, kenapa kamu nak pergi tempat macam tu? Apa yang kamu nak buktikan? Jadi saya cakap kita tak ada nak buktikan apa-apa pada dunia, cuma kita nak bantu negara kita dari segi menaikkan semangat. Ketika itu orang semua tengah kemurungan sebab masalah ekonomi, masalah kewangan dan sebagainya. Kita nak tunjukkan bahawa tidak ada apa yang mustahil. Jadi kalau kita boleh lakukan sesuatu yang luar biasa, maknanya dalam keadaan apa sekalipun pada setiap hari kita boleh lakukan sesuatu yang luar biasa dan mungkin baik untuk negara kita. Itu semangat cintakan negara. Tapi masa Kapten dekat sana tu kan, balik tu ada tak kesan apa-apa? Maksudnya kesan daripada yelah pergi ke tempat sejuk, terlampau sejuk kan, balik tu ada tak kesan daripada kesihatan ke? Cuba tinggal lagi masa tu untuk beberapa minggu tu. Saya mungkin kena macam apa yang dipanggil sebagai snow blindness. Jadi sebab putih dia putih yang teramat dan silau. Jadi kadang-kadang tu nampak bintik-bintik putih untuk beberapa lama lah. Tapi tak ada apa dah lepas tu. Tapi maksudnya untuk kerja harian tu masih lagi boleh buat ke? Masih boleh buat. Masih boleh buat. Tapi ada kesan jugalah. Yelah pergi ke tempat yang sejuk tiba-tiba balik panas semula kan. Jadi itu antara yang Kapten kongsikan dengan kita lah pada hari ni tentang ekspedisi yang memang luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Bahkan orang Rusia sendiri kenapa lah pergi semata-mata untuk mengharumkan, untuk naikkan semangat rakyat Malaysia. Jadi kita pula macam mana? Itu yang kena tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tapi saya nak baca juga tentang rekod yang Kapten pernah WE juga pernah mencipta rekod Malaysia untuk 1000 km terpantas menggunakan jet ski. Itu acara apa tu, Kap? Itu sebenarnya saya selepas daripada Kutub Utara, tahun berikutnya saya telah mencipta satu lagi rekod, iaitu membuat penerjunan payung terjun base yang pertama daripada Menara Kuala Lumpur. Sempena ulang tahun ketiga Menara Kuala Lumpur. Masa tu tak ada orang yang semua dalam fraternity payung terjun Malaysia ni
ramai yang sebut kata nak buat penerjunan daripada sini dan sana dan sebagainya. Ada yang pernah minta untuk nak terjun daripada KLCC ketika itu, tapi tidak dapat persetujuan daripada pihak pengurusan. Jadi saya telah menulis kepada pengarah urusan Menara Kuala Lumpur ketika itu, dan meluahkan idea saya lah. Dan kebetulan masa tu dia orang pun nak buat sambutan yang ketiga pada 3 bulan Oktober tahun 99. Jadi dia orang terus panggil saya buat mesyuarat, dan tiba-tiba dapat kelulusan tersebut. Cuma masalahnya saya dengan rakan saya Lieutenant Aziz juga daripada Handau, kami tak pernah buat penerjunan base dan tidak ada payung yang sesuai untuk buat penerjunan base di Malaysia. Jadi saya telah hantar email kepada rakan-rakan sukan panggil terjun dari luar negara yang pernah buat penerjunan base. Yang saya ceritalah saya akan buat penerjunan daripada KL Tower dan sebagainya, dan dia orang kata jangan buat. Dia orang kata kalau tak pernah buat jangan buat daripada situ, carilah jambatan yang cukup tinggi yang tak ada struktur di bawah, dia kata, untuk membiasakan diri dan sebagainya. Saya kata nak cari dekat mana jambatan macam tu? Jambatan Pulau Pinang pun tak cukup tinggi untuk nak buat penerjunan base. Jadi mau tak mau saya telah hantar surat kepada kawan saya di Kanada, dan beliau bersetuju untuk bawa payung base untuk kami gunakan dengan syarat beliau pun dapat terjun sekali. So saya kata okeylah, tak apalah. 3 orang 3 Oktober pada ulang tahun yang ketiga. Dengan syarat saya kata penerjun pertama mesti Malaysia. Okey, tak apa. So pada hari sebenar terus naik, dia pakaikan payung, lepas tu dia bagi lebih kurang dalam 5 minit je dia macam mana cara nak guna payung ni dan sebagainya. Dia kata diri nak pandang mana, terjun kepala nak kena pandang mana dan sebagainya kan. Kalau dalam bahasa Mak Saleh tu kita kata crash course lah, memang crash betul lah ni kalau tak jadi kan. Dan payung base dia berlainan daripada payung terjun biasa. Payung terjun biasa kita ada 2 payung, satu payung utama, satu payung cadangan, kita panggil reserve. Payung base satu payung saja. So kalau dia tak kembang, itulah dia, habis terus. Dan daripada Menara Kuala Lumpur tu di atas tu di situ lebih kurang dalam 900 kaki. So daripada atas tu nak sampai ke bawah tempat parking tu lebih kurang dalam 9 saat kalau tak buka. So jadi kita tak tahu masa tu macam mana cara nak buka. Jadi bentuk dia macam tu. Jadi kita terjun, kita kena clearkan dia punya tower head tu lebih kurang dalam 300 kaki. So buka payung. Bila buka payung tu mungkin kita akan berada dalam ketinggian 500 kaki. Baru kita tahu payung okey tak okey. Kan maknanya bila dah buka tu, payung dah keluar tu, ada 5 saat je sebelum kita sampai ke bawah kalau dia tak kembang. Jadi saya tanya kawan saya Aziz, tu kita kata okeylah kita buat je lah, katakan tak terjun tak tahu, cakap betul je lah. Berani mati berani mati lah katakan. Janji buat. Jadi saya pun berdiri dekat ujung tu, CEO Menara KL pun dia buat simbolik lah. Konon dia tolak saya bagi countdown 3, 2, 1 saya kata. Dan saya terjun. Clear je tower head tu, saya terus baling and deploy, saya buka payung buka, alhamdulillah. Dan saya mendarat dengan selamat di tempat parking bus depan Menara Kuala Lumpur tu. Dan apa dia punya apa yang Malaysia dapat daripada itu, sekarang ni penerjunan base menjadi sukan pertunjukan yang berlaku banyak ya, macam di Menara Alustar, semalam di Menara Kuantan ya, dan acara pertunjukan base daripada Menara Kuala Lumpur sekarang ni menjadi kalender event untuk tourism Malaysia. Titik mula setiap dengan tahun. Kat. Titik mula saya. Yang pentingnya saya selalu kata pada orang, always be the first. Jadi trendsetter, jangan jadi trend follower. Suka lah. Secara sentiasa jadi yang pertama. Tapi tadi nak balik tadi jet ski tadi tu. Okey, yang jet ski tu pula saya dah kata saya ada 2 rekod udara, saya tidak ada rekod di laut. Jadi saya telah kumpulkan seorang bekas ahli sukan menembak Selangor, iaitu saudara Deva Nadesan,
dan daripada PDRM masa tu dia inspektor ya, Chai Yi Siang. Jadi kami bertiga, saya tengah kumpulkan, saya kata okey, ada satu rekod yang, sebab saya selalu naik jet ski dan saya selalu agak berapa jauh dia boleh pergi dan berapa laju. Jadi kami telah menghubungi satu syarikat yang mengeluarkan jet ski dan mereka bersetuju untuk sponsor satu jet ski kepada kami, dan kami telah adakan latihan lebih kurang dalam 2 minggu sebelum kami buat rekod tersebut di perairan Port Dickson. Jadi kami pergi lebih kurang 50 km keluar, patah balik 100. Bila patah balik 100 tu, kita merapat dengan bot, buka depan, isi minyak dan terus pergi balik. Jadi masa tu saya ingat lagi, saya bawa bekas air, saya langsung tak minum seharian, tak makan langsung sebab nak buat yang paling terpantas kan. Jadi kita mula tu kami dilepaskan pukul 10 pagi di Pantai Batu Empat, dan balik semula di Pantai Batu Empat sampai pagi tu dalam pukul 7. Pukul 7 pagi kami sampai balik. So rekod yang kami buat 1000 km mengambil masa 21 jam 7 minit 11 saat, tak makan tak minum. Bila sampai tu saya ingat lagi ada agensi berita yang dah menunggu nak interview tu. Saya turun daripada jet ski, saya rupanya dah tak boleh berdiri sebab saya dah tak rasa dah pinggang saya kan. Jadi saya merangkak dan kemudian duduk depan kamera dan buat interview. Masya-Allah. Itu dah semangat apa yang ada dekat kapten ni sampai semata-mata untuk cerita rekod je sebenarnya kan? Ya, saya sebenarnya nak menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa kita kena belajar untuk nak push diri kita sejauh mana yang kita boleh, sejauh mana yang kita mampu. Jadi kita tidak cepat mengalah, ya. Dan rentetan daripada rekod jet ski tu, saya telah melatih 3 orang anak tempatan Port Dickson untuk membuat rekod Malaysia, dan mereka luncur angin dari Port Dickson ke Pulau Rupat di Indonesia. Jadi itulah rasa seronok sebab dapat melahirkan 3 orang lagi yang membuat rekod Malaysia selepas tu. Masya-Allah. Okeylah, tadi kita dah dengar pengalaman daripada Kap, sebenarnya dah banyak tau, tapi kita nak tanya juga Kap, ada tak sepanjang Kap bertugas sebagai TUDM tu, ada tak pengalaman yang kata mencabar yang memang Kap ingat sampai sekarang? Apa yang mencabar? Yang paling mencabar pada saya ialah semasa latihan lah. Latihan memang, kalau orang kata kalau secara fizikal susah untuk kita nak masuk akal ya, latihan kenderaan ni, sebab dia memang mencabar fizikal. Yang paling penting ialah apa yang jurulatih nak tengok ialah sama ada kita ni kekuatan mental tu ada di situ. Maknanya kita ni nak buat ataupun tidak ya. Sebagai contoh lah yang pernah, antara benda yang pernah saya kena, berangkat di jalan kampung daripada satu tiang ke satu tiang elektrik. Kita boleh tahu lah berapa jauh tiang elektrik jalan kampung. Okey. Jadi jurulatih suruh merangkak atas jalan tu, dia bagi 3 saat. Dia kata dah sampai kat tiang satu lagi tu. Okey. So mau tak mau buat, tak sampai je patah balik, start balik kan. Jadi sampai habis siku dengan lutut dan sebagainya. Jadi tak tahulah, macam masa tu tak terfikir langsung nak give up ke apa kan. Dan dia orang akan terus gunakan tekanan mental nak tengok kita tahan apa. Dia akan tanya kita nak buat ke tidak siswa, nak buat ke tidak siswa kan. Kita buat, kita kata buat, start. Dan sampai sekarang masih lagi latihan tadi? Saya tak tahu sekarang ni, mungkin berkurangan dari segi tekanan dan sebagainya lah. Tapi pada saya penting tekanan tersebut ialah sebab apabila kita menghadapi musuh ya, dan kalau kita ditangkap musuh, tekanan yang diberi ada lebih teruk daripada tu kan. So kalau sikit macam tu pun kita tak tahan, apatah lagi kalau kita dah berhadapan dengan musuh ataupun ditangkap oleh musuh. Itu
kira latihan lah yang merangkak sampai tu. Ada lagi tak kan? Saya seronok tau bila cerita tentang pengalaman ni. Dengar orang cerita pengalaman ni banyak lagi. Kalau ada Ada lah. Ya, kalau macam bertugas tu pada saya, kita bila bertugas, rumah tangga, keluarga, itu semua jadi nombor 2. Okay? Itu memang kenalah. Saya pernah sekali dua, ada sekali tu raya, saya masa tu dah dalam perjalanan balik kampung. Bila sampai di kampung, ada polis tentera kata saya terpaksa balik, diminta bertugas. Jadi tinggalkan isteri dengan anak di kampung dan saya pun patah balik di pagi raya. Itu antara pengorbanan lah. Tapi kita tak boleh kata apa sebab bila sebagai seorang tentera, kita itu tanggungjawab kita. nombor satu. Tugas datang nombor 1. Dan semasa saya sepatutnya selalunya bila tentera nak berhenti, masa zaman saya lah, 6 bulan sebelum tu kita akan diberi latihan peralihan. Maknanya nak beralih semula daripada minda tentera kepada minda awam. Jadi memang kena pergi. Tapi masa tu saya diminta untuk menubuhkan cawangan Provost Marshal. Jadi saya tak pergi untuk latihan tersebut. Saya kerja sehinggalah besok buka uniform. Hari ni saya masih lagi pakai uniform. Dan bila saya buka pada hari Sabtu tu, hari Isnin tu saya masih lagi pergi untuk nak menyelesaikan kerja-kerja saya. Selama 3 bulan saya masih lagi takluk bawah Akta Angkatan Tentera walaupun dah berhenti. Dan saya siapkan semua kerja-kerja saya sebelum saya hand over. Cap banyak cerita tentang kata cabaran, tekanan, orang kata yang semasa berkhidmat dalam TUDM. Ada tak kenangan manis? Kenangan manis banyak yang ada sampai sekarang. Kenangan manis ialah saya tidak dapat keakraban, brotherhood di antara sama ada saya dengan pegawai-pegawai lain ataupun saya dengan anak-anak buah yang di bawah jagaan saya dulu. Kami sehingga sekarang akrab. Itu yang kenangan manis yang pada saya yang tidak boleh dibeli di mana-mana. Jadi macam baru-baru ni pun kami ada persatuan bekas pasukan khas TUDM telah membuat AGM, dan saya pergi ke AGM tersebut bukannya untuk nak bermesyuarat sangat. Saya lebih kepada nak berjumpa dengan kawan-kawan lama yang masih ada, sebab dalam masa tempoh Covid tu kami kehilangan 18 orang ahli meninggal disebabkan Covid. Jadi masa tu memang saya cakap pada bekas anak buah saya kata kalau boleh sekerap mana yang boleh jumpa, kita jumpalah, kita kan, sebab banyak kenang-kenangan dari awal penubuhan handau sehinggalah ke sekarang semuanya dah berumur, saya tak tahu berapa lama lagi kita ada. Dan antara kenangan yang lain sudah tentunya saya telah dianugerahkan pingat Kesatria Angkatan Tentera, iaitu pingat keempat tertinggi dalam jajah kepahlawanan Angkatan Tentera oleh Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong yang ke-10 ketika itu, almarhum Tuanku Jaafar. Dan sehingga kini saya dimaklumkan saya masih memegang rekod sebagai pegawai termuda untuk dianugerahkan pingat tersebut. Masa umur berapa terima pingat? Saya umur 29 tahun. Wow, 29 tahun. Itu 29 tahun, mungkin ada kru-kru kita ni yang ada umur ni kan. Okey, tadi kita dah dengar banyak tentang pengalaman daripada awal slot kita tadi sampai sekarang. Saya rasa macam memang seronok sangat. Saya nak dengar lagi, tapi saya nak tanya juga pandangan Kat lah tentang kata masyarakat kita sekarang ni. Kalau kita tengok bila kita cerita tentang semangat cintakan negara, tentang kemerdekaan, mungkin ada generasi sekarang yang mungkin ambil entah tak entah. So macam pada pandangan Cap sendiri dah, macam mana kita nak pupuk nilai murni untuk cintakan negara ni, ataupun apa perkara yang boleh kita buat untuk naikkan semangat ni semula? Hidup ni dia umpama roda, selalu orang kata umpama roda. Jadi roda cintakan negara ni pada saya pun sama juga, dia daripada puncak dia akan turun ke bawah sebelum naik balik. Jadi kalau kita tengok zaman dulu, zaman darurat, contohnya zaman darurat,
keadaan begitu teruk dan sebagainya. Bila dalam keadaan yang teruk, kita melahirkan generasi yang resilient tau, yang kuat, dan mereka memang akan berjuang tak kira cara mana pun untuk nak memperbaiki keadaan diri dan keadaan negara ketika itu. Apabila kita berada dalam keadaan senang, kita akan melahirkan generasi yang kita nak kena buat ni, dia dah selesa dah. Nak apa kita nak kena buat ni ya? Kenapa? Ini bukan tugas saya, ini bukan kerja saya. Ini kerja tentera, ini kerja polis. Bukan untuk saya lagi. Kalau kita tengok dulu orang kampung, semua masuk home guard, rela sekarang lah ya, home guard lah dan sebagainya. Kalau kita tengok macam peristiwa Bukit Kepong, apabila balai tersebut diserang, siapa dia yang datang membantu? Orang kampung. Orang kampung yang datang, sehingga ada orang kampung yang mati terbunuh ya, ditembak oleh komunis dalam serang hendap supaya mereka tidak dapat nak membantu balai tersebut. Jadi saya dilahirkan dalam tahun 60-an. Jadi apabila saya membesar, ketika itu Kuala Lumpur masih lagi ada bom meletup di tengah Kuala Lumpur. Bila saya cerita pada anak-anak saya macam bom meletup kat Kuala Lumpur ya kan. Saya contoh ya, tahun 75 Tugu Negara kena bom. Lepas tu dulu dekat belah-belah jalan berkeliling tu dulu ada flat berkeliling. Di flat berkeliling tu dulu ada kem polis hutan ya. Kem polis hutan tengah berbaris pagi diserang oleh komunis menggunakan bom. Di pengkalan TUDM Sungai Besi ya. Komunis telah tembak mortar hingga kan pesawat Karibu rosak sebuah dan 2 buah lagi mengalami kerosakan teruk. Jadi ini merupakan benda yang kita hadapi hari-hari. Polis trafik tengah menjaga tengah mengawal lalu lintas, lalu ejen komunis tembak mati. Hari-hari kita dapat benda ni. Jadi dekat situ timbul semangat pada saya masa itu. Saya kata saya tak lain tak bukan, saya kata saya tak puas hati, kata saya nak buku komunis. Itu antara dorongan yang membawa saya masuk ke dalam alam ketenteraan. Di sekolah pun saya ingat lagi saya diminta masuk dalam persatuan silat untuk co-curriculum. Saya lari daripada silat, saya masuk kadet. Kan sebab saya nakkan uniform tu, saya nakkan pengalaman tu sebelum masuk tentera. Memang semangat daripada kecil tu memang dah dibina kan. Tapi itulah cakapnya orang generasi muda lah yang sekarang ni macam orang kata sukar untuk macam mana untuk kita bina tu. Adakah dengan semata-mata sambutan kemerdekaan tu mampu untuk kita bina semangat tu? Tak sebenarnya. Pada saya semangat ni hendaklah dipupuk dari peringkat bangku sekolah lagi. Dia tidak cukup dengan orang kata membuat teks sejarah, subjek sejarah dan sebagainya, dan tak cukup juga kalau kita buat macam pertandingan deklamasi sejarah kebangsaan, hari kebangsaan dan sebagainya. Itu tidak memupuk. Kita sepatutnya sekolah-sekolah ya, pihak Kementerian Pendidikan dan sebagainya sepatutnya panggil orang-orang bekas-bekas polis dan tentera yang pernah berhadapan dengan keadaan darurat untuk mengkisahkan semula bagaimana keadaan darurat yang membawa kepada keadaan sekarang di mana semua orang dapat hidup dengan selesa, supaya mereka beringat dan tidak balik-balik ke semula kepada keadaan yang mengakibatkan darurat. Itulah tu. Mungkin ada orang kata kementerian boleh mengambil orang kata nasihat daripada kita punya kapten kita, insya-Allah. Okey kapten, kita nak tanyalah sepanjang kita dah merdeka 65 tahun ni, pada pandangan kapten sendiri, adakah Malaysia ini terjamin dari segi keselamatan negara untuk sekarang dan seterusnya tahun-tahun yang akan datang? Bila kita cerita pasal keselamatan negara ni, saya lebih suka cerita berkenaan dengan apa yang saya panggil defense in depth ya. Maknanya kita ada pertahanan dan keselamatan yang mendalam. Mendalam maknanya dia ada lapisan-lapisan dia. Of course lapisan yang pertama ialah tentera. Apabila berlaku peperangan, tentera akan berhadapan tu.
Tetapi di belakang ni yang menjadi dokongan, sokongan, dorongan, okey, adakah yang di belakang ini berada di belakang pasukan keselamatan kita yang terpaksa berhadapan dengan musuh contohnya. Jadi yang di belakang ni yang sepatutnya yang kita tanamkan semangat yang kuat. Kalau kita tengok ya, kadang-kadang bila saya tengok dalam internet, saya tengok cara orang terutama dalam Twitter ya, cara pemikiran dia orang, saya rasa macam kalau musuh datang, dia orang ni yang first kali cakap, oh tu askar Malaysia ada kat sana. Kan macam janji dia orang dapat hidup senang, tak kacau, biar orang lain susah tak apa, sampai macam tu sekali cerita je, dia cakap je lah dia sayangkan Malaysia dan sebagainya. Tapi pada saya banyak yang maaf lah kan, tak semestinya generasi sekarang pun ada yang umur saya pun macam tu juga. Dia banyaknya on the surface je, dia memang tak ada orang kata sayang tu tidak mendalam. Kalau nak suruh berkorban untuk negara, saya rasa tak. Saya rasa mungkin dia orang lari dulu. Jadi maksudnya orang kata apa, daripada segi keselamatan negara tu perlukan semua sekali sokongan daripada semua rakyat Malaysia untuk sama-sama ganding bahu sebenarnya. Okey, jadi kita rasa kita berada di penghujung dah, sikit-sikit lagi. So kita nak dengar pesanan daripada Kapten sendiri. Macam mana kita nak orang kata apa untuk menaikkan lagi semangat cintakan negara itu sendiri, semangat patriotik? Yang pertama sekali pada saya banyakkan membaca. Apabila kita membaca, kita ketahui ya, bacalah buku-buku sejarah yang menceritakan mood keadaan ketika kita diambang kemerdekaan dan sebagainya. Bagaimana orang kata pahit jerih orang dulu-dulu menghadapi keadaan darurat yang teruk. Kalau kita tengok balik, banyak buku-buku teks kita suka cakap yang kita telah mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Kita lupa tentang 4,000 lebih anggota polis yang mati semasa darurat untuk nak mencapai kemerdekaan tu ya, melawan dengan komunis. Kita lupa berkenaan dengan 10,000 orang awam ya. Saya memang nak ceritakan dekat sini yang berkenaan terutama sekali pengorbanan orang awam ketika itu ya. Macam bukan kata orang kata bila darurat ni yang banyak matinya Melayu sebab komunis banyak Cina, tak. Ada satu contoh kisah di sebuah pekan bernama Penjom ya, di antara Benta dengan Kuala Lipis ada satu pekan nama Penjom. Dekat situ dulu ada tuan kedai ya, bangsa Cina dekat situ yang enggan nak bekerjasama dengan komunis. Jadi komunis telah kepung kampung tersebut, panggil semua orang kampung untuk pergi depan situ dan diorang disuruh gunting orang ni hidup-hidup, gunting dia punya daging hidup-hidup ni sampai dia mati. Semua kena pergi gunting. Jadi bayangkan bila terjadinya sesuatu, bukan satu bangsa sahaja yang akan mengalami orang kata keadaan perit ya. Semua, tak kira Melayu, Cina, India. Ada gambar yang penulis getah bangsa India di sebuah estate yang kini menjadi sebahagian daripada bandar utama. Okey, Effingham Estate, nama estate tu. Ingat lagi, ada gambar. Ingat lagi India tu, diorang potong semua jari dia sebab tak nak dia pergi mengundi. Ya, komunis potong jari dia semua, dia tunjuk. So benda-benda macam ni, kita jangan benarkan benda ini berlaku hanya kerana kita lupa sejarah kita. Sejarah itu merupakan jiwa dan nyawa suatu negara. Kalau kita tidak ada pemahaman sejarah, maknanya kita hidup dalam satu negara yang tidak ada jiwa. Satu penutup yang sangat baik. Saya rasa macam terkesan bila dengar Kapten ceritakan tadi sebentar, orang kata berkaitan macam mana kita naikkan semangat tadi. Sebenarnya membaca itu yang penting tentang sejarah-sejarah kita. Sebenarnya memang saya sendiri pun banyak tak tahu juga sejarah-sejarah. Gilah orang-orang muda sekarang ni, orang kata saya sendiri pun kurang nak orang kata membaca tentang sejarah. Kita banyak tengok filem
tengok movie macam tu. Mungkin nanti boleh di movie kan kisah tu sebenarnya, insyaAllah. Okey, daripada perkongsian kita pada hari ini, terima kasih banyak kepada Kapten Abdul Rahman hari ini kerana berkongsi banyak sangat pengalaman dan juga boleh menaikkan semangat cinta kepada negara, insya-Allah. Okey, saya rasa apa perkongsian yang kita boleh dengar, boleh dapat input daripada Kapten tadi, sanggup gadaikan nyawa demi semata-mata untuk mengharumkan nama negara. Kerana apa? Mereka tahu macam mana perit, macam mana orang kata sanggup berkorban jiwa raga, ada orang kata apa, pengorbanan dari segi keringat, darah dan sebagainya, orang dahulu untuk memerdekakan tanah air kita, insya-Allah. Okey, itu saja untuk kita perkongsian kita pada hari ini. Imam mengharapkan semua penonton-penonton yang setia sehingga ke penghujung rancangan ini mendapat sangat banyak input, sangat banyak ilmu dan juga dapat menambahkan semangat patriotik kita dalam diri kita, cintakan kepada negara, insya-Allah. Tapi sebelum Iman nak tutup kita punya perkongsian kita live pada malam ini, Iman nak ajak kepada para penonton, jom ikuti kita punya kata channel-channel kami lah di TikTok dan juga di YouTube channel. Boleh subscribe Siakat Keli dan jumpa lagi, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.